Hadis ni baik, lepas kita dah tengok sanad hadis ni secara paling ringkas lah saya anggap macam tu. Walaupun kita dah buka macam-macam, dah cari, dah tengok banyak nama, banyak nombor, banyak gelaran, dan banyak maklumat tu dah pun kita lupa. Lepas kita makan kita pun lupa apa Abu Zubair, nama penuh dia, apa semua kan. So itulah pentingnya kita ada catatan. So sekarang ni kita dah tengok apa kata Imam Tirmizi. Mengikut cetakan yang saya ambil juga Dr. Bashar Awad, Tirmizi selepas membawa hadis ni, dia sebut, dia kata wa fil bab an Abdullah bin Hubshi wa Anas bin Malik. Okey, di dalam bab ini Tirmizi belakang. Tirmizi. Saya cek tengok hadis. Cuba ada tak? Nombor saya 387, tapi mungkin beza sikit-sikit lah. Sama nombor. Cetakan siapa? Siapa tahqiq? Ini bagus ni, nombor sama. Hadis yang sama, nombor yang sama. Cetakan mana? Darul apa? Darul Salam. Siapa tahqiq? Masyhur Hasan. Dah, itu murajaah. Siapa yang tahqiq? Murajaah tu Syekh Ali Syekh lah. Bila Syekh yang mana? Banyak Ali Syekh. Dia tak sebut Bila saya tengok syok lah tengok. Kita tengok satu-satu. Ini saya akan kecil siapa yang sikit betul, apa yang penangan dia kabur sikit. Okey. Ni memang cantik ni, tabaah cantik, berbaris. Dalam ni dengan numbering dia mungkin sama, mungkin berbeza. Hadis yang terakhir dia letak nombor 3956. Ada setengah cetakan dia numberkan sampai 4300, ada yang 4000 lebih, ada yang 3009. So hadis tadi mana? Alamak hilang. 387 Okey, so ni dia kecil sikit dia sebab kita kadang tak ada duit nak beli yang 5-6 jilid. So pencetak dah fikir awal lagi, so dia buat cetakan satu lah kan. Satu je. Saya ada kat rumah saya, bertercabut kulit-kulit kan. Tapi masalah dia adalah bila kita nak baca, mata kita lah. Kita okey, muda ni okey, kita nak fikir buku ni kita akan baca kalau umur panjang sampai ketua. So takut kita jadi macam dulu kan, kita tak nampak. So saya ada beli cetakan baru, dua. Cetakan yang saya beli ni cetakan Risalah. Ni saya beli. Cetakan ni penting banyak sebab, tapi yang antara ni ialah yang menarik, dia besar lah. So dia 6 jilid. Saya beli 6 jilid. Okey, tapi ni bukan jilid yang sama, saya buat jilid lain. So saya baca terus pada kitab ni. Saya salin pada kitab Tabaqah Dr. Bashar. Yang ni tahqiq dia tak buat tahqiq, dia tak murajaah je. Okey dah, tak apa. Okey, so kita sini Tirmizi berkata wa fil bab an Abdullah bin Hubshi wa Anas bin Malik. Okey, dalam bab yang sama ada hadis daripada dua orang, Abdullah bin Hubshi dan juga Anas bin Malik. Saya tahu ramai orang mungkin kenal siapa dua orang ni, Abdullah bin Hubshi dengan Anas bin Malik, tapi saja saya nak tengok penggunaan kitab ni sekali lagi. InsyaAllah kita akan jumpa daripada sahib taqrib. Abdullah banyak. Banyak Abdullah. Ini masalah paling besar. So tengok ayah dia lah. Ayah dia Ha. So ni antara yang awal-awal, Hubshi. So kita tengok apa maksud Tirmizi sebut benda ni, dan apa faedah juga lah, insyaAllah kita akan tengok. Dan dalam kitab Tirmizi banyak sangat disebut wa fil bab. Dalam bab ini daripada ini, dalam bab ini daripada ini. Saya ingat Ahmad Al-Bab pula. Okey. Adakah mukhtalif? Wa kulluna mukhtalitun.
Okey. Abdullah bin apa? Abdullah bin Hubshi ni Abdul Malik ni. Abdullah. Sebelum tu lah. Sebelum Abdul Malik. Abdul Karim ke selepas? Selepas lah, selepas kan? Oh, selepas kan? Selepas kan? Abdullah sebelum lah ke selepas? Okey. Ini kita serah kepada mustaqil sebab dia tersendiri. Okay. Abdul Aziz Abdullah. Alhamdulillah. Abdullah bin Hub tarik. Kita nak tahu Abdullah bin Hubshi siapa sebenarnya. Sebab tu kadang-kadang kalau setiap perkara kita kaji, kita akan dapat ilmu yang banyak. Tapi kalau kita go through dan macam buat tak tahu, memang kita rasa macam ilmu kita banyak. Kan? Itu beza kan. Kan? Baca ayat Quran lah. Bila kita baca Quran, saya pernah dengar tafsiran daripada guru saya, Dr. Salah Khalidi. Dia tafsir dekat Alif Lam Mim 1 jam. Alif Lam Mim dia tafsirkan sejam. Bukan sejam diam lah, sejam yang bercakap. Kita banyak sangat gap tu, kita boleh dapat sejam lah. Tapi dia cerita tanpa nota, hanya Quran aja dia buka. Dia hafiz Quran tapi dia buka Quran. Alif Lam Mim cerita sejam. Kami salin 1 jam. Dan dia style Dr. Salah Khalidi 1 jam dia berhenti. Dia kata cukup, dia kata sejam. Tapi dia jugalah yang cakap untuk setiap kelas, untuk setiap ceramah, tazkirah, kelas, ialah seperti berjihad. Mesti ada preparation. So dia prepare lah. Ya, sejam Alif Lam Mim. Kita Alif Lam Mim baca macam tu. Tafsiran dia Allahu'alam. Itu kita akan go through ayat semua. Ya, so maksud itu penting. So Abdullah bin Hubshi, alhamdulillah kita dah jumpa. Bidhammil muhmalah. Inilah ha ni lah ni. Ha ni muhmalah. Sebab tak ada titik kan. So ha ni bagi dhammah. Yang bariskan ni ialah pencetak tu. Ibnu Hajar dia tulis ni je. Dia tak payah bariskan, dia tulis ni je. Ini payah baca buku yang tak ada baris. Tapi alhamdulillah pencetak dah cuba. So kalau dia pun salah juga tak tahulah. Sebab baca cakap lah. bukan Habashi. Bukan Habsyi, bukan Habashi. Hubshi sukun al-muwahhadah, ba tu sukun mati, ba'daha mu'jamah sama ya thaqilah. Ya thaqilah, ya tu ada mati lah. Sahabi, sahabat apa ni? Kita mungkin tak nak dengar sahabat nama Abdullah bin Hubshi. Tak nak dengar semua hidup kita. Hari ni terdapat ilmu baru. Kan? Yukna Aba Qutaibah. Qutailah. Qutailah ke Qatilah? Tengok tu, apa? Biqaf muthanna musaghar. Qutailah, musaghar. Musaghar betul. Musaghar maksud kena baca Qutailah. Bukan Qatilah. Al-Khas Amir Nazil Makkah lahu hadis. Dia ada satu je hadis. Lahu hadis. Maknanya di kalangan sahabat ni memang tak semua sama jumlah hadis. Semua hadis telah diambil oleh sahabat. Tapi setiap suaranya ambil banyak, ada yang ambil sikit. Dal sin. Dan mungkin tak sempat nak riwayatkan. Tak sempat diriwayatkan. Itu menurut setengah pendapat orang lah. Dan hilang begitu saja. Ni lagi bahaya. Tak sempat riwayat tak apa, jangan sampai hilang begitu saja. Ini satu dakwaan. Kan? Ramai tak faham? Okey. Ni Dal, Abu Dawud dan Sin. Tak ada dalam Tirmizi lah. Tak ada dalam Tirmizi sebab tak ada huruf ta. Tak ada ta ni, ta Tirmizi. Dal dan Sin. Sebab tu Tirmizi dia tak sebut ni. Dia sebut dalam bab ini ada hadis lain daripada Abdullah bin Hubshi ni lah. Itu. So sekarang ni Tirmizi sebut pertama Abdullah bin Hubshi, yang kedua Anas bin Malik. Yang ni popular tapi still kita nak tengok dalam takrib Anas bin Malik ni macam mana. So orang kalau dia habis masa macam ni, dia habiskan masa cari jumpa, adakah sia-sia? Soalan. Dia sia-sia bagi orang yang tak tahu tujuan. Buka tengok tahu apa benda. Orang yang tahu tujuan ini amat penting. Orang yang tak tahu apa masalah, dia tengok apa, baca je lah. Baca tak ada tujuan. So dia bukan buang masa ni. Inilah masa. Itu ya. Kita tunggu sahib takrib ni tak jumpa. Sabar. Tu Ibrahim nampak ke tu? Okey, laju. Sikit lagi. Anas. Nun bin Malik.
Ini adik Muhammad bin Sirin. Apa yang orang tak tahu? Anas bin Sirin. Alhamdulillah. Ada berapa orang kan? 2 orang kan? Betul tak? Ha? Al-Qushairi, Yang atas tu ialah Al-Ansari. Al-Ansari, khadam Rasulullah. Itu tu. Yang bawah pun sahabat juga. Okey. So Anas bin Malik bin Nadir Al-Ansari Al-Khazraji, khadam Rasulullah, khadim Rasulullah, khadamu 10 sinin di Madinah maksudnya. Sahabi masyhur. Laqabuhu Zul Uzunain, yang ada 2 telinga. Yalah, memang ada 2. Sebab Nabi bergurau dengan dia lah. Gurau dengan dia, panggil dia, wahai yang ada 2 telinga. Nabi bergurau dengan dia. So tu hadis tu. Okey, mata sanad sanatain. Oh, sudah. 2 ya? Mati tahun 2. Wa qila 93. Maksudnya sama ada 92 atau 93. Waqad jawazal mi'ah, dia meninggal umur dah lebih 100 tahun. Dia antara sahabat yang last meninggal di Basrah. Basrah. Sahabat ada ingat? Masya-Allah. Hafiz. Okey. Yang kedua Anas ni tak terkenal lah. Okey, tapi dia sahabi. Dia ada ni nombor 4 kan? Nombor 4 kan? 4 atau 4? Simbol 4. Tadi kita simbol Ain. Ain ni apa? Ain ni ialah jamaah kutub sittah. Ain ni maksud jamaah. Maksudnya nama-nama orang yang ada Ain kat tepi ni, nama dia ada dalam semua kutub sittah, kitab yang utama. 4 apa? Sunan 4. Sunan Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i, Majah. Okey. Sekarang soalan saya. Anas yang mana satu? Dan Anas bin Malik. Anas yang mana satu? Sebab ni Anas bin Malik, ini pun Anas bin Malik, ini sahabat, ini pun sahabat. So macam mana kita nak bezakan? Sebab di sini Tirmizi tak sebut apa-apa indikator. Dia sebut Anas bin Malik. Cara dia cari ialah 2 orang. Dia boleh jadi salah satu dua-dua orang sebab dua-dua sahabat. Ini pun ada hadis, ini pun ada hadis. Macam mana kita nak bezakan? Siapa boleh bantu kita untuk bezakan? Dekat Rasulullah, dua-dua dekat sebab ada sahabat. Semua ni masyhur. Ni popular, tapi yang tak popular pun ada hadis juga lah. Maksudnya Kalau kayu rasa, rasa boleh. kayu qalbi. Ini kira perasaan lah. Okey. Intuition. Niat. Intention ni lah. Intuition. Okey, rasa apa? Dia yang famous lah. Yang famous kan? Zul Uzunain. Rasa tak cukup lah. Kalau Imam Tirmizi kata rasa, saya boleh terima lah. Dengan tidak merendahkan seberapa lah. Okay. Dia Masya Allah lah, dia mustaqil. Ilmu kita kenal dia. Okay, sekarang ni ada cara. Siapa boleh bagi cadangan? Ini masalah ni kita nak selesaikan ni. Tak selesai pun tak apa. Tapi kalau ada yang tahu penyelesaian dia, bagus lah. Tak selesai pun tak apa, kita tahu masalah abang ni. Ada apa cara dia? Ada. Kita bagi modal lisah bagi. Dia dah tak lagi ke apa lah? Dalam Tirmizi ni dia kata hadis Jabir ni dari jalan sahih. Dan hadis ni diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah dengan banyak jalur. Kalau kita cek jalan lain macam mana? Kita belum sampai dah tu. Kita sekarang ni dekat macam mana kita nak trace Anas yang mana? Kita nak cek jalan lain tak? Dia nak cek dulu macam mana? Okey. Yang practically lah. Macam mana? Kalau saya, Tengok. Talamis. Talamis apa? Talamis Anas. Macam mana kita nak tahu Talamis Anas? Sebab dia beritahu daripada Anas. Dia tak beritahu. dengan kitab Rijal ke, Tak, dia hanya beritahu Anas, dia tak beritahu sanad. Betul tak? Dia cakap ada hadis riwayat Anas bin Malik. So hadis yang ada tu nak trace macam mana? Itu maksud saya. Ini soalan-soalan untuk menyedarkan diri kita sebenarnya. Tapi kalau ada orang bagi jawapan, alhamdulillah, jawapan yang kita nantikan lah. Okey. Talami susah juga. Macam mana kita nak tahu? Tapi yang tahu lah. So, yang tahu boleh kongsi. Saya ada satu jalan saya nak kongsi, tapi mungkin ada jalan lain yang lebih tepat. Ada. Okey, bayangkan sekarang kita di depan masalah ni.
orang tanya kita soalan, Ustaz, dalam buku ni Ustaz dan Ustazah, dalam buku ni ada dia beritahu hadis Anas bin Malik. Tapi saya cek takrib Anas bin Malik ada 2 orang. Macam mana saya nak pasti yang mana satu? Sebab tak ada langsung indikator dekat Tirmizi ni. Tirmizi sebut macam tu. Dia sebut berdasarkan dia imam yang mendengar tu di zaman dia tahu lah. Maksudnya di zaman dia, orang yang di depan dia tahu hadis mana. Bukan tahu Anas mana, tahu hadis mana dekat mana, dah tahu lah. Dia hanya sebut je. Kalau saya ada benar nak kongsi depan ni. Tapi macam mana saya dan anda semua nak cek Anas mana? Kita selama dulu ingat Anas ada seorang kan? Sekarang Anas ada 2 orang. Anas bin Malik ada 2 orang maksudnya. Okay? Anas bin Malik ada seorang kan? Tempat. Maksudnya hadis tu. Kalau kita cari dalam kitab lain, hadis tu. Jangan kitab apa? Kita cuba nak cari sekarang ni hadis tu dekat mana? Hadis yang boleh jadi kat mana-mana. Itu masalah. Kan? Tirmizi seolah dia ceramah lah. Dia ceramah, dia cakap ada sebuah hadis dalam Bukhari. Kita kat mana dalam Bukhari tu? 7,500 lebih tu, yang mana satu? Dia dekat Bukhari saya balik dulu. Itu maksud dia. Lepas tu kita sampai tahun depan duk cari mana aku nak cari. Dia cuma cakap ada sebuah hadis sebab ni ada. Dia tak cakap hadis tau. Ni dalam bab ni maksudnya hadis yang tentang solat yang afdal ialah berdiri lama ni. Ada satu hadis lagi Anas riwayat. Itu dia. Itu maksud saya nak cari tak? Okey, dalam ni dalam takrib Imam Ibn Hajar mengatakan Anas bin Malik seorang sahabat yang masyhur. Masyhur. Okey, kalau kata orang, kalau kita sebut bukan sahaja di kalangan muhaddisin, kalangan Islam pun kalau sebut Anas bin Malik kita tahu siapa, Al-Ansari. Ya. Jadi apabila muhaddis ataupun ahli hadis yang menyebutkan Anas bin Malik, pasti diketahui dia adalah Anas bin Malik dimasukkan dalam khadimun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Ibn Hajar dah kelaskan Anas bin Malik masyhur. Masyhur. Tak perlu dikenali, tak perlu nak sebut nasab dia, Anas bin Malik. Jikalau ada sanad yang menyebutkan Anas bin Malik yang lain, Al-Qushairi itu pasti akan dibezakan oleh baru disebut hadis Al-Qushairi ke Al-Ka'bi ke. Ini disebut tadi oleh siapa tadi, tapi ini huraian yang panjang lah. Tu cara satu cara. Satu cara. Maksudnya sekarang ni cara yang cara yang betul. Maksudnya bila sebut masyhur, maksudnya kalau tak masyhur baru dia nisbahkan. Ya, bila dia umumkan kira an Umar contohnya. Orang tahu dah. Kan? Wa fil bab an Umar. Orang tahu. Walaupun Umar bin Al-Khattab ada seorang lagi dalam Sunan Abu Daud. Umar bin Al-Khattab nama dia Abu Hafs, gelaran yang sama. Nama Umar Khattab, percaya tak? Kita bukti. Kita tak puas hati ni. Saya tak puas hati. Saya nak bukti. Jangan main-main. Contoh lah kan. Ini sebagai orang kata apa, maklumat tambahan yang kita kongsi lah. InsyaAllah jawapan. Jazakallah Syekh. Okey. Sekarang Umar bin Khattab tak nak kena-mena pun, saya nak tunjuk je. Semoga ada. Kalau tak ada, saya lah yang lupa. Okey. Ammar ni Umar Abdul Aziz. InsyaAllah Umar Abdul Aziz tu Umar Abdul Aziz tu khalifah ke apa, ada ramai tak sahaja. Okey. Allah Akbar. Kalau tak ada ni, saya lah salah. Sebab saya tak rinsel dengan mustaqil. Apa dia nampak betul lah, nampak. Terus Yang saya tahu Umar bin Khattab saya jumpa tu masa saya mengajar Sunan Abu Daud. Okey. Ada Umar tak kata. Oh. Al-Khattab kha atas. Alhamdulillah. Okey. Cuba tengok ada berapa orang Umar Khattab. 1 2 3. Sudah. 4. 3 Okey, pertama Umar Al-Khattab bin Zakaria Ar-Rasibi. Ba ilmu malah maksurah ba'daha muwahhada. Okey, ba Basri maqbul. Allahumma Khattab maqbul.
Aku ingat hebat kan. Makbul ya, makbul ni martabat ke 6. 1 2 3 4 6 kosong. Ish. Ada kat mana? Minum aja. Okey. Lepas ni syok kan ni. Kau minum aja. Tu. Jadi ilmu baru kena ulang. Okey. Yang kedua Umar berkata bin Nufail. Ni dia lah ni. Ni dia lah. Sudah. Amirul Mukminin. Masyhurun jamul manaqib. Istushhida fi Dzulhijjah sanad 23 khilafah 10 tahun. Okey, khalifah 10 tahun setengah. 10 tahun setengah. Al-Sadi wa Nasrah. Yang ketiga ada lagi seorang. Ada juga. Ni. Ni. Ni Abu Daud. Okey, tengok Yang ni makbul 6, tasi'ah 9 di hujung bawah 9. Okey. Umar bin Khattab As-Sajistani. Allah. As-Sajistani. Nampak? Sajistan. Abu Daud pun Sajistan. Abu Daud Sajistan. Tempat yang sama, syekh dia. Saduq. Saduq ya. Saduq ni nombor 4. Ni okey sikit lah. Yang tadi 6. Tabaqah ke-11 lagi bawah. Sebab tu dia sempat dengan Abu Daud. Sebab dia tabaqah yang ke-11. Dia hidup sezaman dengan Bukhari. Okey. Dia meninggal tahun 64 64 ni apa? 264. Okey, sebab dia tabaqah 11. Itu maksudnya. Umar Khattab ada 3 orang. Tapi yang masyhur masya-Allah memanglah ni lah tu apa. So, dia ada An Umar settle lah. Tapi Umar ramai ya. Tak apalah. Okey. So, itu satu cara kita nak kenal Anas bin Malik tu yang amalan satu. Jazakallah Ustaz Reza kita bagi. Ada satu lagi cara. So, saya beritahu saya. Kita buka balik kepada tadi. Apa tadi? Anas bin Malik. Ada tak cara lain satu lagi? Untuk kita kenal pasti, adakah ini satu cara yang kita panggil apa? Cubaan untuk memahami lah, ya, cubaan. Jadi kita mencuba ya sebenarnya. Salah besok. Kan? Lepas tu ada orang dia sedih sangat-sangat, dia kata dia pernah salah dulu semua. Bagi tahu hadis apa semua bla bla. Saya kata semua orang pernah salah. Itu jawapan dia. Tak payah sedih dulu ya. Semua dah salah apa macam mana? Kan? Dia kata saya pernah tulis satu artikel tahun 2002 ada salah. Apa macam mana? Padam artikel tu kalau jumpa kan. Itu je. Okey. Anas bin Malik, kalau boleh kita nampak di sini. Okey. Okey. Dia kata dalam bab ini ada hadis daripada Anas. Allah Alam, ini cara yang cuba untuk saya fahami benda ni, iaitu kita melihat kepada, dia kata dia daripada dalam bab ini ada daripada Anas. So nampak macam dia tak sebut lagi kitab dia. Nampak dia sebut lagi kitab dia. Okey. So dia kata dalam bab ni ada daripada Anas bin Malik, dia tak sebut lagi kitab mana. So sekarang ni kemungkinan besar hadis tu, ini cara saya faham, salah-salah nak nasib. Kemungkinan ialah hadis tu ada dalam Bukhari Muslim, contoh ya. Okey. So kita cari, sebab dia kata sini ain. Nampak? Dan sini dia kata 4. So ada beza kat sini. Sini ada clue sikit lah, yang saya nampak seorang ke saya salah nampak. So kemungkinan besar hadis tu ada dalam Bukhari Muslim, kalau daripada Anas bin Malik. Kalau kita cari hadis tu tak ada dalam Bukhari Muslim, maka dia daripada yang bawah. Allah Allah, itu clue dia. Saya cuba cerita, itu maksud dia. So mana bila kita try and error macam ni, kita cuba, kita dapat benda baru. Macam tadi memang betul. Dan ada satu lagi cara shortcut. Cara shortcut yang kita boleh cari. Cara shortcut. Okey, siapa tahu huraian Tirmizi yang paling popular? Sekarang ni kalau sebut huraian Tirmizi, inilah yang paling popular. Huraian kepada Sunan Tirmizi. Tuhfatul Ashraf. Ya, Tuhfatul Ashraf. Tuhfatul Ahwazi. Itu tanda. Semua ya, Ashraf. Tuhfatul Ahwazi. Tuhfatul Ahwazi karangan Al-Mubarakfuri. Kebiasaannya Syekh Mubarakfuri dia akan hurai sanad. So dengan mudah, insya-Allah kita buka Tuhfatul Ahwazi, hadis ni, dan kita tengok apa kata Syekh Mubarakfuri tentang wa fil bab an Abdullah bin Hubshi wa Anas bin Malik. Dia akan cerita siapa riwayat, daripada mana nama tu.
Itu memang jasa besar Al-Mubarakfuri dan ulama moden yang lain lah. Maknanya kita nak cari dekat mana nak cari, merayau cari. Tapi insya-Allah syekh-syekh macam ni dijelaskan. Tapi kemungkinan di sana adalah mungkin beberapa persen yang dia bersilap. Tapi dia hebatlah. Kalau dia silap pun jarang sekali lah. So kita akan cari. Sebab tu kadang-kadang dia memang silap pun. Ada orang cari jumpa. Tapi salah dia sikit sangat. So kita wafil bab tadi, kita tengok apa kata penghurai Sunan Tirmizi. Sebab kebiasaannya, ni penting baca kitab syarah ni. Kebiasaannya kitab teks matan macam ni dia tak huraikan. Dia cuma penting kitab macam ni ialah kita boleh rujuk, boleh bawa dengan mudah. Berat juga kan. Dan kita boleh cek insya-Allah lafaz. Boleh cek manuskrip, perbezaan manuskrip. Boleh cek dengan cetakan lain. Okey. Tapi nak tahu rahsia dalam ni kena selalu rujuk kitab syarah. Macam kita nak tahu Bukhari, rujuklah Fathul Bari. Kitab Fathul Bari lah maksud dia. Ya. Maksud sekarang ni saya takut orang, saya bukan nak buat lawak, tidak ada rakaman, saya bukan tak ada niat saya nak cakap tu. Cuma saya takut nanti orang ingat saya suruh rujuk orang nama Fathul Bari. Itu je. Nak marah, kita marah lah. Okey, kita marah. Kitab Fathul Bari, kalau siapa baca dengan betul, dia akan dapat banyak ilmu. Apa antara ilmu dia dapat? Pasal sanad cukup lah. Kita baca dia akan hurai. Nama rawi ni ada lagi seorang macam ni dia kata. So nak bezakan macam mana. Dia cerita pada tahap tu. Tapi kita tak baca. Kita nak baca Fathul Bari buat apa? Baca terjemahan di luar lah. Terjemahan. Fathul Bari panjang sangat. Fathul Bari yang terjemah tu boleh tak terjemah 100%. So kita nak baca pun kita kata letih, tebal. Sedangkan Allah bab sanad saja dia huraikan nama rawi. Kalau nama rawi itu sama dengan rawi lain, takut kita keliru, dia akan cakap. Dia takut kau keliru, nama dia begini sama tapi lain. Masya-Allah. Kalau Sufyan, Bukhari tak cakap Sufyan mana, dia cakap Sufyan bin apa. Dan mungkin dia cakap kenapa dia cakap begitu. Haddatsana Abdullah mana? An apa ni? Apa qala hadatsana Abdan qala akhbarana Abdullah. Abdullah mana? Dia beritahu. Haddatsana Ali mana? Al-Fallas atau apa Ibnu Madini, Allahu a'lam. Ataupun Muhammad mana? So ini kena baca buku huraian yang mantap macam kitab Fathul Bari, macam kitab Tuhfatul Awadi. Huraian sanad yang mantap. Ini memang mengagumkan kita sampai kita kalau diri terduduk lah. Kalau duduk baring. Itu cerita hakikat, tak tipu. Sebab kita Allahu Akbar, kenapa sampai tahap macam dia beritahu? Kita rasa macam dia teka ke apa? Dia tak teka lah, Ibn Hajar. Okay. So kata Imam Tirmizi lagi, belum sampai lagi. Dia kata yang tadi, sebab tadi ada orang dah rencatkan surprise tu. Dia dah beritahu kata Tirmizi kata apa. Saya baru nak buat surprise, tapi dah ada orang beritahu tadi. So Tirmizi kata hadis Jabir. Hadis apa ni? Ini ya? Jabir kan? Dia menggunakan hadis Jabir, hadis apa? Dia guna sahabat. Hadithun hasanun sahih. Okey, hadithun hasanun sahih. Bukan setakat sahih biasa, hasan sahih. Belum cerita lagi apa maksud dia. Maksud kita duk cek tadi soduk, siqah, soduk. Lepas tu duk cek dia ni jumpa tak jumpa, Abu Zubair dengan Jabir tahu jumpa tak. Kita duk macam nak cakap sahih ke tidak pada pandangan kita yang singkat ni. Tirmizi datang, hasan sahih, settle. So, maksudnya Tirmizi dah tahu semua dah. Lepas tu cakap masa tengah makan tadi, kalau Tirmizi bangun sekarang, dia duduk kat depan, kita bercakap ni, sanad ni ada soduk, lepas tu ada siqah tapi dia mungkin tadlis, kemudian tapi dia tidak siqah lah, tapi dia taghayyara hifzuhu, lepas tu soduk mudallis Abu Zubair. Dia cakap apa? Agak-agak saya lah. Dia cakap aku dah tahu lah, aku tak cakap lah. Aku nak cakap, aku boleh cakap lebih daripada tu lagi dia cakap. Itu maksudnya. Tapi disebabkan kita pandang rendah pada imam ni mungkin kan kita macam ya kita pun cek. Bila kita cek tu tak sama pula. Tak sama ni menandakan antara dua je. Sama ada kita betul atau Tirmizi betul. Bagi orang yang cakap style falsafah zaman sekarang, tak mesti Tirmizi betul, mungkin saya betul. Kan? Mungkin setakat mungkin dia panggil apa? Tajwizat aqliyah mungkin boleh jadi mungkin. Ni bukan ilmu. Ni teka-teka duduk kedai kopi, order air kopi segelas. Hang tengok hadis, aku tengok hadis, agak-agak rasa-rasa macam
hadis ni ada masalah sikit. Ya. Ini tak ada, ini bukan ilmu, ini cerita kedai kopi. Maksud dia. So ada orang nak marah-marah, nampak macam mana? Kita cerita yang sebenar. Sebab kita cek pun susah payah. Susah payah? Susah agaklah. So, tak jumpa tau. Okey. Kemudian ada satu lagi cara kita nak. Okey. Tirmizi kata hasan sahih. Pertama kita kena faham apa maksud hasan sahih. Yang kedua, ada tak orang lain cakap hadis ni sahih? Itu antara cara juga untuk kita, yalah, kita cek. Ada tak Tirmizi seorang je ke? Adakah seluruh dunia menyalahi Tirmizi? Seluruh dunia ilmu lah, kan? Adakah Tirmizi seorang-seorang dia je syok sendiri cakap sahih? Alhamdulillah. Tapi kalau ada orang cakap betul tak, Tirmizi kata sahih, tak mesti betul. Okey, cek. So dia cek sekarang. Macam mana kita nak cek hadis ni? Di sinilah timbulnya atau perlunya kita ada kemahiran mencari hadis, dia panggil, iaitu takhrij, di mana hadis ni ada. Ada tak siapa boleh beritahu saya hadis ni ada kat mana selain pada sini? Ada tak orang boleh beritahu saya di sini? Dorar. Nak hafal Sahih Muslim tak hafal, Bukhari pun tak hafal, Tirmizi lagi tak hafal, Kutub Sittah memang confirm tak hafal. Tapi Dorar boleh tolong kita, Syamilah boleh tolong kita, Lidwa boleh tolong kita, Google, Yahoo boleh tolong kita. Dulu ada CD Alfiah, ingat? Saya beritahu kan, ada CD Alfiah. Satu masa dulu, saya dengan kawan-kawan saya ada CD Alfiah, dah rasa macam alim. Duk pegang CD Alfiah pergi mana-mana. Aku ada maktabak Alfiah, kau ada apa? Aku ada CD burn, CD ni lah, CD tak rompak. Aku ada asli punya Alfiah. Okey, apa tadi? Sunnah Ibnu Majah kod. Kat mana tu? Boleh beritahu? Kalau siapa ada internet boleh search hadis ni. Boleh type hadis ni. Tak kira lah type lah English ke, dalam Melayu ke, siapa ada handphone canggih-canggih sekarang, boleh check. Kalau tak ada wifi, tak ada. Kalau ada, boleh check. Ni ramai ada ni. Ini dipanggil alat membantu kajian. Ada satu lagi alat dipanggil alat membantu kajian. Keyword dia Tulul Qunut. Tulul Qunut, cari Tulul Qunut. Ataupun Ayusra Afdal ke, Afdal Salah ke, carilah. Maksudnya tukar keyword. Okey, sementara sahabat-sahabat kita mencari, kita pergi kepada kata Tirmizi yang last sekali. Dia kata waqad ruwiya min ghairi wajhin an Jabir bin Abdullah. Hadis ini dia kata juga diriwayatkan daripada jalan yang lain, wajah yang lain, maksudnya sanad yang lain, daripada Jabir juga. Apa maksud dia? Maksud ni mungkin maksud dia kemungkinan besar, kita belum cek lagi kat mana kitab lain ni. Kita faham dia kata-kata ni ialah ada rawi lain, ada periwayat lain selain Abu Zubair yang riwayat hadis yang sama daripada Jabir. So di sini ada boleh menjawab banyak persoalan. Kebimbangan kita yang Abu Zubair tadlis terjawab. Kebimbangan kita Abu Zubair tak dengar hadis daripada Jabir, dah dapat cover. Kenapa Tirmizi kata hasan sahih? Dah ada cover. Maksudnya dia dah tengok semua keadaan. Adakah kita dah tengok semua keadaan? So ada jumpa tak? Daripada Ibnu Majah ada jumpa kitab lain? Kitab lain tak ada. Tak ada Kalau Sunnah Ibnu Majah tu bab Iqamatus Solah wa Sunnatul Jihad. Sorry, kitab tu dia punya bab pun sama juga. Yang okey, sanad dia, baca sanad dia. Sekarang kita jumpa dalam Ibnu Majah. Kita baca sanad dia. Ini Mustaqim bersedia bila masa untuk mencari siapa periwayat. Okey dah, kita dengar dulu. Ini maksud kata yang kata hadis Ibnu Majah lah. Okey, hadatsna Bakr bin Khalaf. Sudah. Bakar. Bukan Bakar Zaid, Bakar bin Khalaf. Bakar, betul. Dah kata terbakar untuk mencari ya. Okey. Bakar bin Khalaf Abu Bishr. Ini sambung ke apa ni? Sambung. Gelaran dia. Abu Bishr mana clue yang baik. Ada lagi? Okey, ada lagi.
Abu Bishrin bukan, sorry. Hadatsana Bukan. Abu Asim. The second one Abu Asim. Abu Asim. Haddatsana Abu Asim. Ramai ni Abu Asim. Tak tahu lah. So Ani bin Juraij. Ibn Juraij. Ibn Juraj. Ini nama yang famous. Okey. An Okay. Abi Zubair. Abi Zubair. Okey. An Jabir bin Abdullah. Jabir. Okay. Okey. Okay, kita beri masa untuk okey. Kita teruskan kajian kita. So alhamdulillah saya dah banyak membantu hari ni. Saya harap saya tidak membantukan anda. Okey. So hadis pertama kita kena settle lah. Walaupun belum settle, iaitu siapakah lagi muhaddis yang menilai hadis ini sebagai sahih? Belum terjawab. Okey. So kita harap kita dapat jawapan tadi di dalam kitab lain, Ibnu Majah. Dan mustaqil ada masalah besar nak mencari balik siapa periwayat tu. Kita biarkan dia. Yang penting sekarang ni ialah belum terjawab kata Tirmizi. Kenapa saya cakap macam tu? Belum kita dapat faham lagi. Sebab sanad yang diberikan oleh tadi muhaddisah tadi ada nama Abu Zubair. Kita sekarang nak cari sanad yang tak ada Abu Zubair daripada Jabir. Sebab dia kata daripada jalan lain daripada Jabir. Okey. Okey. Anda bersama saya? Okey. Kita nak cerita apa ni sebenarnya ni? Kita cerita ilmu yang orang sangka dah mati, dah statik, dah tak bernilai. Rupanya bila kita buka balik, kita yang tenggelam. Ilmu dah canggih dah. Kita sampai tak jumpa, berbekalkan macam-macam teknologi canggih ni. Belum saya guna galaksi tadi. Takut tak jumpa langsung je. Tekan, jam. Dan kena restart. Itu je. Jadi kita tak mau selesai semua jam. Jadi saya nak tanya penganjur, kita nak stop ke apa? Takut nanti kita jam, nak restart balik. Takut semua hang. Saya takut hang. Mustaqil dia mesti lagi okey, nampak? Penganjur apa? Fauzi ada? Penganjur tanya apa kita nak stop? Lebih kurang supaya orang semua ada rasa relax sikit. Nak habis dah. Maksudnya ikut saya, bahaya. Bila ikut saya bahaya. Sebab banyak lagi misteri yang belum dibongkar. Kan? Dan saya menyediakan beberapa hadis, tapi hadis pertama pun nampak cukup juga. Bagi kita dapat banyak insya-Allah. Abu Asim tak Abu Isam. Sudah. Asim. Atas lagi. Kan? Bukan. Abu Isam dan Atas lagi kan? Kod dia ain alif ke apa? Ke sama ni? Masih SI ni. Bukan, macam numbers. Gitu. Numbers, okay? So apa kata Horatio? Okay. So sekarang ni saya nak bagi jawapan, tapi saya tak tahu orang cari dulu kan? Sebab saya pun cari juga. Okey, alhamdulillah. Apa dia? Okey. Banyak ni nak cakap lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isbir. Okey. So sekarang ni kita ulang kaji balik semua dia baca lagi. Kita tak mau susah hati macam dia. Kita tenangkan jiwa kita. Okey. Mana sekarang ni kalau saya boleh ulang balik untuk kita memastikan sebuah hadis tu sahih. Seolah-olah saya letakkan kedudukan kita macam imam-imam dulu, dia nak sahihkan hadis macam mana. Bermakna inilah laluan dia. Kalau tak dikatakan laluan yang serupa, tapi laluan yang hampir serupa lah. Kita cuba tengok macam mana dia trace hadis tu. Okey. Bandingkan usaha kita pada hari ini, kita cari dengan alat-alat, dengan buku-buku, dengan masa yang ada. Imam-imam ni mereka bergenumang dengan kajian ini sepanjang hayat sejak kecil, sampai ke tahap dia jadi imam sebelum dia tua. Maksudnya contoh Imam Muslim pernah dipuji oleh guru dia, mengatakan bahawa di zaman itu dia adalah di antara 4 hafiz yang terkenal. Baru dia dipuji oleh guru dia dan dia baru lagi murid. Imam Bukhari pernah tegur guru dia umur 11 tahun, silap baca sanad. Umur 11 tahun.
Dia boleh tegur guru dia. Salah dia. Kita tu imam baca salah pun tak boleh tegur sebab tak hafal Quran. Kecuali surah yang pendek. Lakum. Tu. Sebab tu imam tak jumpa jari. Surah Kafirun tak jumpa hujung. Tu wala ana abidun wa ma ana wa ma tu tak jumpa lakum kan. Jadi makmum cakap lakum. Ini berlaku betul di kampung saya. Saya haddatsani ammi Ahmad bin Husain. Okey, Al-Findani. Okey. So mana ni hadis ni bukan tadlis lah. Memang betul. Jadi makmum dekat lakum. Itu boleh lah. Memang kita boleh buat. Jadi dia pun lakum waliyadin baru dapat. So, okey, alhamdulillah. Allahu akbar. Al-Basri kata dengan Bukhari Abu Bishr Sudur min al-ashra pada ba'd sana. Oh, ni yang pertama. Okey. Dia seorang je, Bakar bin Khalaf. Ada lain minum wajah tak? Ada kan? Okey, ada kan? Khawatar ada. Ingat? Bukhari Tarikh Kabir. Bukan? Bukhari Mu'allaq. Mu'allaq, ta'liq. Ta'liq. Dah. Okey. Saduq. Okey, semua ingat? Saduq. Ini dipanggil kajian yang paling merehatkan badan. Matematik punya kajian. 1+1+1 macam tu lebih kurang. Ini bukan kajian. Ini latihan matematik. Okey. Okey, yang kedua Abu Asim. Dah jumpa tak? Abu Asim yang belum baca tu. Uish, macam mana dia boleh? Abu Asim Yang mana satu? ada banyak lah. Okey. Majah. Ni Muslim kan? Bukan. Muslim Abu Daud. Bukan. Ni? Abu Asim Ni dia ni. Al-Abdani. Ini lah dia kot. Tapi ni pun boleh jadi juga ni. Ain. Kamu sebut. Ain. Tengok ah. Ibnu Majah pun ada. Ini confirm. Meninggal bila? Tak beritahu. Tabaqah 8. Okey. Yang ni Abu Asim Al-Nabil ni. Abu Asim Al-Tani Al-Abbadani. Ha. Okey, lepas tu Abu Asim Al-Nabil ni. Macam ni juga. Sebab dia Ain. Maksud nama dia adalah Ibnu Majah. Tadi Bakar bin Khalaf tadi tabaqah apa? Tak ingat. Sudah. Check. Okey. Jadi kita sementara dia check tu. Bakar bin Khalaf min al-ashra. 240. Lepas 240. Asyurah. Okey. Asyurah. Zaman Imam Ahmad. Susah kan? Okey. Kalau boleh siapa catat boleh tak? Kita start boleh. Kita dapatkan tadi Bakar tadi tabaqah 10. Bakar bin Khalaf. Confirm lah tak ada Bakar Khalaf lain lah. Dia seorang ni. Okey, settle. So dah terjawab satu. Abu Asim kita ada dua khilaf. Satu Abu Asim Al-Abbadani tu, satu lagi Al-Dhahhak bin Makhlad. Al-Dhahhak bin Abu Asim Ini Abu Asim Al-Dhahhak yang kedua tu. Al-Dhahhak bin Makhlad bin Dhahhak bin Muslim Syaibani. Tasi'ah tabaqah 9. Abu Asim Abbadani tabaqah 8. So ada dua Abu Asim. Kita tak tahu ni, susah kan? Okey, cari lagi. Okey. Ibn Jurayj. Oh, ini famous. Cari Ibn Jurayj. Ibn Jurayj tu sampai dah. Kita cuma nak recap sikit. Kemudian kita ceritakan tu. Okey. Ibn Jurayj Al-Faqih. Ibn Jurayj ni popular. Okey. Ni seorang dia je. Ini di Mekah memang popular. Dia tabaqah Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Jurayj tu 4221. 42 surah Abdul Malik. Ibn Jurayj tabaqah 6. Betul tak? Kalau saya salah ambil. Tabaqah 6 ke 5? 6. Mana Abdul Aziz? 41. Tabaqah 6. Betul tak?
Okey. Tak sikit lagi. Abdul Malik bangun nanti. 6. Alhamdulillah. Okey, wakaf 6 meninggal 50 atau lepas dia, lepas 70 tahun. Okey, tabaqah 6. Okey. Ini Ibnu Jurayj, nama panjang tu. Abdul Malik bin Abdul Aziz Ibn Jurayj. Terkenal nama Ibnu Jurayj, Mekah Maki. Tapi Okey, siqatun faqihun fadil. 3 Yudallisu wa yursilu. Sudah. Tadlis dan irsal. So ada 2 masalah. Dia lebih kurang sama tapi ada beza. Okey, dalam sanad tu Ibnu Jurayj ambil daripada Abu Zubair. Okey. Siapa tadi? Yang cek tu okey. Ibnu Jurayj cakap apa? Cakap an ke cakap hadatsana? Ke cakap sami'tu ke akhbarana? Jurayj cakap An. So masalah kita bertambah, iaitu an Ibnu Jurayj bermasalah, an Abu Zubair pun bermasalah. So ada 2 tambahan masalah kita. Sini kita ada sanad kita tadi lebih okey lah. Okey. Tapi yang penting kita dah jumpa sekarang ni daripada Abu Zubair bukan Sufyan bin Uyainah tapi Ibnu Jurayj. Ibnu Jurayj lebih hebat dari segi awal. Tapi dia masalah dari segi tadlis. lagi masalah kepada Sufyan. Lagi masalah sebab yudallisu wa yursilu, tanpa apa-apa pengecualian. Tapi Ibnu Uyainah tadi apa? Illa lakin an istiqat. Lakin an istiqat. أو وقيل جاوز المئة ولم يثبت. Walam yathbut. Jawaz al-mi'ah umur lebih 100. Waqat jawaz al-70 lebih 70 dia meninggal. Umur dia 70 lebih. Ada yang kata 100 lebih dan tidak sabit. Maksud dia umur lebih kurang 70 lebih, bukan 100 lebih. Itu penting tu. Sebab kita nak kira siapa jumpa dia, siapa tak jumpa dia. Beza 30 tahun. 30 tahun. Satu generasi ke? Bukan satu orang, maksud separuh dengan saya. Okey. So mana sanad kita jumpa tadi tak menjawab persoalan. Sebab sanad tu menguatkan lagi lah, menguatkan jalan tersebut. Tapi belum lagi terjawab. Maksud sekarang ni hadis ni kita boleh jumpa lagi ada kat mana daripada selain Abu Zubair. Ini soalan kan? Jawapan ada kat tangan saya tapi Surprise. Kalau tak beritahu langsung macam mana? Okey. Beritahu lah. Beritahu juga. Okey. Okey. Sebabkan okey. Baik. Okey, jawapan dia hadis ini, hadis yang pasal tulul qunut ni, berdiri lama masa solat ni, ada dalam Sahih Muslim. Okey, ada dalam Sahih Muslim. Sahih Muslim. Okey. So, selain daripada Tirmizi, Imam Muslim meletakkan hadis ini dalam sahihnya. So, dia mensahihkan hadis inilah. Okey, secara amnya begitulah kita kata. Dan dalam Sahih Muslim, bila kita cek, kita akan jumpa riwayat Abu Zubair daripada Jabir ada dalam Sahih Muslim dengan banyaknya. Maksudnya apa? Sanad yang sebegini, yang tadi kita bincang, dia jumpa tak jumpa, Muslim ambil letak dalam buku Sahih Muslim ni banyak, berulang banyak kali. Bukan maksud hadis tak berulang banyak kali. Makna sanad yang sebegini, yang mungkin pada pandangan mata kita yang singkat ni ada masalah. Imam Muslim ambil letak tambah. Dia ambil letak dalam buku dia Sahih Muslim, Tirmizi ambil letak dalam buku dia Tirmizi, dan buku-buku lain. Dan Imam Bukhari ada ambil tapi bukan riwayat yang bersambung saya rasa. Kita tengok Abu Zubair ada tak dalam Bukhari nama dia? Ain tadi, Ain tak? Ain tak? Abu Zubair Ain tak? Kalau Ain maksudnya dia ada dalam Bukhari. Yang jelas hadis ni, okey, dia minta ustaz cari, dia pencari. So hadis ni pasal semayang paling baik ialah berdiri lama, ada dalam Sahih Muslim. Alhamdulillah. Ain. Daripada Ain So Abu Zubair ada dalam Bukhari. Tapi hadis ni ada tak dalam Bukhari? Itu satu hal lah. Beberapa riwayat tu yes ada dalam Bukhari, tapi sanad dia ada mungkin, tapi hadis tak tahu lagi. Okey, balik kepada Sahih Muslim. Muslim kata sahih. Dalam Muslim saya cek, kita jumpa satu riwayat Abu Zubair daripada Jabir. Hadis ni lah.
Okey, riwayat ni mungkin beza kat depan ni, tapi hujung tadi sampai Abu Zubair dan Jabir. Dan satu lagi sanad, ialah daripada Abu Sufyan, tak salah saya, daripada Jabir. So inilah maksud Tirmizi, bahawa ada jalan lain. Ini kita carilah, setakat kita cari, kalau kita salah kita betulkan. Setakat kita cari, kita jumpa sekurangnya dalam Sahih Muslim, kita jumpa satu sanad yang membuktikan kebenaran kata Imam Tirmizi bahawa ada sanad lain daripada Jabir, hadis yang sama. Itu maksud dia. Allahu Akbar. Mana kita cari-cari, rupanya ada dalam Sahih Muslim. Betul tak? So ini masalah besar bagi seorang pengkaji, supaya dia tidak memakai baju yang besar pada badan dia. Itu istilah dia. Supaya dia sedar diri, ialah betapa banyak hadis dan sanad depan mata kita dalam Bukhari dan Muslim, tapi kita tak tahu dan tak ingat dan tak jumpa. Itu je ilmu kita. Apatah lagi Tirmizi. Tapi Tirmizi di zaman tu dan Bukhari dan Muslim semua dah selesai masalah ni. Masalah riwayat hadis tu, masalah sanad, masalah periwayat, masalah tadlis, masalah. Dan menurut pengkaji-pengkaji moden, bila membuat kajian, mendapati bahawa Abu Zubair daripada Jabir ini, walaupun ada masalah, tetapi dipilih hadis-hadis yang tepat, hadis-hadis yang Abu Zubair jelas meriwayatkannya dengan bersambung, dipilih oleh ulama-ulama ni, baru dinilai sahih. Itu proses pemilihan intiqa'. Boleh ada orang tanya saya dalam Facebook, apa perkataan tu? Intiqa'. Maksudnya Imam Bukhari, Muslim, Tirmizi ni depan dia ada sanad banyak, di hujung sanad-sanad ni ada hadis yang banyak, dan dia memilih setiap satu. Maksudnya dia tapis setiap satu. Kalau kita makin tapis apa? Sanad je. Lepas kita dah check, okey, settle sanad ni okey, semua hadis sanad ni kita terima. Itu biasa kita buat. Sebab kita letih nak buat satu persatu. Hari ni pun kita tak habis kaji hadis ni, walaupun kita rasa macam habis, tapi tak habis mengkaji satu sanad dan satu hadis daripada satu kitab. Apatah lagi mereka buat intiqa' satu-satu. Sebab tu riwayat sanad yang sama, katalah ada 20 hadis, Bukhari tak ambil semua. Bukhari tengok satu, ambil satu, tak ambil satu, ambil. Itulah maksudnya, baru dia masuk dalam kitab dia. Tirmizi pun sama. Dia nak kata sahih bukan pada sesuka hati mana-mana hadis. Dia tengok rawi semua okey, sahih tak. Dan last kali sebelum kita tutup buka pada soalan, ialah maksud hasan sahih. Okey. Maksud hasan sahih, kalau kita nak cerita dengan mudah, hasan sahih di sisi Tirmizi sama dengan sahih di sisi Muslim. Ada yang sama. Kan Muslim kata sahih, Tirmizi kata hasan sahih. Kalau kita cek banyak lagi bukti yang mungkin saya tak akan dapat ingat semuanya, kita akan jumpa bahawa hasan sahih sebenarnya maksud sama dengan sahih. Itu je. Maksud yang sama dengan sahih. Dan ada khilaf yang panjang, sama ada hasan sahih itu ada dua sanad ke, ada apa sebagainya, itu cerita panjang. Tapi cerita penggunaan yang kita jumpa, yang dijumpai oleh pengkaji-pengkaji moden yang mengkaji bagaimana penggunaan hasan sahih dulu, bukan sekarang, dulu, dia akan temui bahawa dia sama maksud. Okey, sama maksud. Saya tak bawa buku, tapi saya cadangkan satu buku yang disebutkan. Buku ni disebut oleh Dr. Pasal saya sebut walaupun ada orang tak suka nama ni, Dr. Hamzah bin Abdullah Al-Malibari. Dia ada buat satu buku Ulumul Hadis. Semua orang boleh dapatkan dalam PDF, scan buku betul ya. Saya ada beli buku yang sebenar dekat Fajar Fajar Ulum. Dekat mana? Ulumul Hadis itu je. Dia hijau merah tu. Di paste Dr. Hamzah Al-Malibari ada ceritakan panjang lebar juga apa maksud hasan sahih di sisi ulama terdahulu. Dan ramai lagi yang tulis pasal benda ni, boleh cari dalam internet insya-Allah. Dan di antara pandangan yang kita kata berbukti yang banyak bukti dia ialah sama tu. Sebab ulama terdahulu mereka tak sibuk nak hadkan istilah, tapi dia lebih kepada apa yang keluar pada masa tu untuk penjelasan. Maksudnya kadang-kadang hadis tu Bukhari Tirmizi kata apa? Hasan sahih. Kadang-kadang mungkin dia kata sahih. Mungkin dia kata hasan sahih gharib contoh, ataupun sahih hasan balik. Mana dia tak penting istilah yang detail macam kita sekarang, kita pentingkan istilah kan. Apa maksud
usul fiqh, usul masuk ni, fiqh masuk ni, kita penting tu. Kan awak masuk hadis sahih, masuk hadis hasan. Ni dekat tangan kita ada Baiquniah kan. Ada Baiquniah. Ni atas kerjasama pencarian saudara kita Saiful dan juga atas usaha SU Gunung Hadi Research Team saudara Tuti untuk membanyakkan, print out dan banyakkan. Cuba kita tengok apa maksud hadis hasan dalam tu. Ini mustalah hadis zaman kebelakangan. Mustalah hadis simple, ringkas, siapa nak hafal, siapa nak cerita kan. Dia cerita dengan mudah. Dia cerita sahih masuk apa, hasan masuk apa, dhaif masuk apa. Ini setelah setelah istilah tu dibicarakan, ditegurkan. Tapi dulu bukan macam ni. Maksudnya bukanlah berlain, tapi mereka lebih pentingkan penilaian dan penilaian. Contoh macam Mustaqil, saya tanya dia tentang sesuatu benda, dia cakap saya rasa okey lah. Bukan maksud saya rasa okey lah, tu satu istilah. Istilah pertama, saya rasa okey lah. Bukan maksud tu. Maksud apa yang terkeluar yang dia rasa patut lah. Kadang-kadang kata ini macam mana sini, okey kot. Okey kot tu bukan istilah kan. Tapi kalau ada orang salah faham, dia akan kumpulkan banyak istilah Mustaqil, dia cuba faham dengan cara yang salah. Kita kata Bagus. Tapi Halil dia kata okey tu bagus juga kan. Tapi ramai orang mungkin tak faham, dia cakap okey ni mungkin bawah sikit pada bagus. Sini dah mula menghadkan. Itu masalah dia. Okey, cuba tengok dalam bait tu. Bait Baiquniah ni dia beritahu kan, awwaluha as-sahihu wa mattasal isnaduhu. Ni dia cerita hadis sahih ni apa? Dalam rangkap ke berapa saya tak ingat. 1, 2, yang tiga pasal hadis sahih. Yang keempat pasal hadis sahih. Yang kelima pasal hadis hasan. Cuba tengok apa dia kata. Wal hasanul ma'ruf turqan wa ghadat rijaluhu la kas-sahih ishtaharat. Kan? Nampak? Satu tu je. Menghadkan hadis hasan situ. Maksud rawi dia rijaluhu, rawi hadis hasan bukan sama standard besar macam hadis sahih. Makna sekarang ni menghadkan istilah ni benda baik, nak memahamkan daripada bawah. Tapi kalau kita guna itu sahaja, kita akan hadkan hadis hasan apa? Rawi dia kurang sikit tabik daripada rawi sahih. Dan kita mula hadkan kita tak faham. Masuk kata Tirmizi hasan sahih. Macam mana nak gabung? Betul tak? Ini cerita mudah. Memang ramai orang faham, tapi saya nak cerita bagi orang yang tak faham. Dia akan cakap hasan apa? Sahih apa? Atas sahih ya rawi yang adlun tabitun an mislihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Cerita sahih tak tepi. Hasan apa? Turqan wa ghadat rijaluhu la kas-sahih istaharat, tak tepi. Tiba-tiba Tirmizi kata hadis ni hasan sahih. So ada orang terjemah hasan dan sahih, dan ada orang terjemah hasan atau sahih, atau ada orang terjemah hasan lagi sahih. Dan mungkin ada orang sebut hasan sahih. Maksud titik hasan titik dan hasan titik sahih titik. So tak tahu apa maksud dia sebab menghadkan fahaman hasan dekat sini, sahih dekat sini tak boleh bertemu. Tiba-tiba bertemu. Sudah. Maka ada orang kata apa? Lari kepada satu penyelesaian, ada dua sanad. Tapi masalah sekarang ni ada hadis yang hanya ada satu sanad. So mana itu cerita dia seringkas saya beritahu. Yang ni matan Baiquniah ni kita bagi ni. So yang ni sebagai orang kata apa? Salah satu benda yang basic, yang paling basic yang kita kena lalui. Baru kita tahu maksud begini, maksud ni. Itu maksudnya. Kan? Kemudian yang tadi hadis tadi Tirmizi selesai. So saya buka kepada soalan kalau ada, dan bila soalan tu dah settle, dah tak ada, masa itu maksudnya dah tak larat lagi. Ya. So semua orang dah tak larat, dah setuju pada hari ini dengan bahawa benda yang kita dapat. Ini sanad dalam Ibnu Majah. Abu Bakar Abu Asim tu kan. Ada kajian tadi, lupa. Jadi bolehkah kita anggap sebagai Sahih. yang Ibnu Majah, Ibnu Jurayj? Maksudnya sini ada dalam Sahih Muslim, dalam At-Tirmidzi. Turun hukum. Kalau hadis tu dengan sanad yang sebiji macam tu ada dalam Sahih Muslim, yes. Kalau hadis yang sebiji macam tu ada dalam Sahih Muslim, ya. Boleh kita katakan sahih. Kita kata bahawa Muslim dengan sanad yang sama
memasukkannya dalam Sahih Muslim. Allahu a'lam. Mungkin itulah kita kata. Kita fokus pada Abi Zubair an Jabir. Ibnu Jurayj satu lagi. Ibnu Jurayj. Ibnu Jurayj an Abi Zubair an Jabir. So adakah Ibnu Jurayj tak tadlis? Abu Zubair tak tadlis. Hadis yang sama. Irsal. Dia tadi ada irsal. Jadi memandangkan semua kita kata Tapi irsal tak ke? Tak irsal dengan masuk dulu memang putus lah. Irsal dengan masuk moden terus pada Rasulullah kan. So ni irsal masuk putus lah. tadi Ibn At-Tirmizi kata ada wajah lain daripada Jabir, dan Muslim pun ambil yang Abu Zubair an Jabir. Boleh tak kita katakan Ibn Majah tadi tu sahih? Allahu a'lam. Mungkin boleh. Okey, kita buka pada soalan atau penambahan ataupun cadangan, ataupun cadangan ditutup. Tak. Dia ajar Qawah. Sanad. Mengenai tentang apa sanad Abi Zubair daripada Jabir tu yang terdapat dalam Sahih Muslim, adakah Imam Muslim dia melampirkan sanad Abi Zubair an Jabir, bukan sahaja hadis Turul Qunut ataupun ada hadis-hadis lain, tapi ada sanad daripada Abu Zubair an Jabir? Ada. Adakah maksud itu? Maksudnya adakah banyaknya sanad yang berupa ini dalam bentuk hadis yang dia, adakah dia sebagai apa, taqwiyah ataupun sebagai mutabaah ataupun adakah itu digunakan sebagai satu jalan yang untuk sanad tu? Yang tu dilihat kepada huraian para ulama hadis lah. Adakah Muslim meriwayatkan secara iktimad ke atas dia, ataupun dipanggil istishhad ataupun mutabaat. Maksudnya bergantung kepada penghurai maksud Muslim. Tapi kalau ikut dalam Abu Zubair tadi, dia tak didetailkan sebagai tahap tu. Maksudnya hadis dia diiktimad oleh Muslim. Itu maksud dia. Bahkan bukan hadis itu saja, so hadis lain banyak, dan dalam bab dia sendiri yang menunjukkan bahawa memang Abu Zubair daripada Jabir ni memang diiktimad oleh imam-imam hadis. Dan tentang tadlis tadi, okey, saya lupa sebut tadi, bila Ibnu Zubair dianggap mudallis, bila kita trace balik, tak semua imam-imam yang menilai periwayat mengatakan Abu Zubair mudallis. Maksud ramai juga yang tak nilai dia sebagai tomahan, sebagai mencacatkan dia. Tak. Ada muhadis yang kata dia mudallis, seperti An-Nasa'i. An-Nasa'i dia bila dia nilai periwayat, okay, ini kita masuk dalam bab Ustaz semua tahu, iaitu menilai periwayat, jarah ta'dil, menilai periwayat. So dari mana Ibnu Hajar ambil semua ni? Daripada imam-imam dululah, maksudnya dia ringkaskan sikit. Bila Abu Zubair, kita baca takrib ni semata-mata, tak rujuk kitab lain, kita mungkin akan menyangka disepakati oleh semua muhadis dulu bahawa Abu Zubair adalah mudallis. Dia bukan Abu Zubair. Abu Zubair. Sedangkan bila kita trace balik, ada Muhammad bin Muslim bin Tadrus, kita tengok, kita baca, dia kata saduq illa anhu mudallis. So di sini kita nampak macam kesepakatan semua. Bila kita trace ke belakang buku yang lebih tebal, kita dapati ramai juga muhadis yang langsung tak sebut dia tadlis. Termasuk Syu'bah bin Al-Hajjaj, meninggal 160 Hijrah. Dia ni antara yang syadid, yang keras menapis orang yang tadlis. Tapi dia juga riwayat daripada Abu Zubair. So ini antara indikator dia lah. Kemudian Imam Bukhari pernah mendaifkan satu hadis dalam buku dia yang bukan Sahih Bukhari. Dalam sanad dia ada Abu Zubair daripada Jabir. Imam Bukhari mendaifkan hadis tu bukan sebab tadlis, sebab rawi lain. Masa sekarang ni, bila kita trace ke belakang, kita akan jumpa banyak lagi benda. Antaranya ialah, pertama, Abu Zubair bukan semua cakap dia tadlis. So bila riwayat daripada Jabir, settle, tak ada masalah. Yang kedua, Abu Zubair tidak banyak tadlis, hanya sedikit.
So sedikit dan banyak mempengaruhi dalam kajian hadis. Mereka akan sebut mudallis, okey, tapi sebenarnya di bawah tu ada lagi martabat mudallisin. Dia akan letak 1, 2, 3, 4. Yang pertama banyak, yang kedua mungkin macam itulah, banyak sangat, kadang-kadang daripada siapa. So maknanya bila kita nak check, betul-betul nak check, saya cadangkan bagi yang mampu untuk check, dia kena tengok bila seorang rawi dituduh mudallis, dia kena tengok banyak lagi cerita. Tuduhan tu daripada siapa? Ada bukti atau tidak? Banyak atau sikit? Apa hadis yang dia tadlis terbukti? Jadi banyak cerita. Sebab tu bila Abu Zubair daripada Jabir ini, sebahagian pengkaji hadis moden mengkritik sehingga dia mendaifkan hadis dalam Sahih Muslim. Disebabkan ada kedaifan. Apa kedaifan dia? Abu Zubair daripada Jabir mudallis. Okey, itu maksud dia. So kita kena hati-hati. Bila kita tengok benda ni, kita kena sedar banyak benda lain. Tapi hari ni alhamdulillah kita dah, saya harap kita dapat tengok bagaimana memahami istilah yang Ibnu Hajar ringkaskan sekurang-kurangnya. Itu dulu first step kan, alhamdulillah. Tiup sikit okey. Tentang apa intiqah di kalangan ulama hadis. Kita lihat, kita kata okey, fine, sanad Abu Zubair dan Jabir bin Abdullah, maksudnya kita kata tidak ada masalah. Maksudnya tamat di sisi ahli-ahli hadis. Boleh Ustaz ceritakan sikit macam mana mabadi intiqah, maksudnya ciri-ciri intiqah yang dibuatkan oleh ulama-ulama hadis. Contohnya kita ambil sanad Abu Zubair dan dari Jabir, hadis banyak. Bagaimana intiqah itu dilakukan? Adakah okey, sanad tu sudah selesai mungkin, bagaimana dia intiqah dan hadis? Adakah dari segi kajian segi matan ke, ataupun masih melibatkan lagi sanad tapi hadis ni ada tadlis, hadis ni tak ada tadlis daripada Abu Zubair? Itu pencerahan sikit. Saya pun tak pasti boleh jawab kita. Tapi mabda' intiqah ni memang mabda' yang masyhur lah, popular di sisi ulama hadis dulu. Intiqah dia melibatkan hadis-hadis yang nampak macam bermasalah, tapi dia tetap pilih kerana masalah pada sanad, terutama rawi lah. Sebab tu kita tengok dalam Sahih Bukhari sahaja dan Muslim ada periwayat yang dhaif. Kenapa hadis mereka tetap diambil? Ini maksud saya intiqah. Maknanya boleh jadi macam-macam sebab. Mungkin hadis tu dhaif dengan sanad tu, tapi still diambil disebabkan dia melihat teks hadis tu sahih. Mungkin juga dia melihat kepada sanad hadis tu tak dhaif seperti orang lain nampak. Kan? Contoh macam kita baca takrib yang ringkas ni, kita pun baca seorang rawi dia kata dhaif. Dhaif ni martabat yang ke 5, 6, 7, yang ke-7 daripada 12. Bila kita trace ke belakang balik, ada orang kata dia siqah contohnya. So mana ini melibatkan ijtihad pada penerimaan rawi. Itu mungkin. Satu lagi pula, satu lagi yang penting kita sebut tadi, ada rawi yang dikritik tapi kritikan tu tak menjatuhkan dia. Sebab tu Imam Az-Zahabi antara ulama yang menulis buku tentang rawi-rawi yang dikritik tapi tidak menjatuhkannya. Ada buku khas, saya tak ingat buku Basadak masuk apa, Man tukullima fihi walam yathbutkan wa tukullima fihi. Ini orang boleh cek balik. Imam Az-Zahabi ada buat banyak. Antara buku dia yang menarik yang tu, dia ambil rawi yang memang ada orang puji tapi ada orang kritik. Kritikan tu dia kata tidak menjejaskan. Ini penting. Kita jangan fikir, kita bagi penuntut ilmu hadis, kita jangan anggap bila mana ada kritikan tu akan menjatuhkan imam tu. Sebab tu Imam Tirmizi ada orang kritik dia, cakap dia majhul, tak dikenali, majhul. Ada orang cakap dia majhul, ulama kurun ke-5 Hijrah. Saya tak mahu sebut nama sebab tak syok lah sebut-sebut nak laga-laga kan ulama kurun ke-5, ke-3. Kita sebut ada cari hari jumpa insya-Allah. Ulama kurun ke-5 dia cakap Tirmizi majhul. Majhul tahap ke berapa? Daripada 12 tadi. Majhul. Tak, majhul. Titik.
Bukan majhul hal, bawah lagi. Bawah dhaif lagi. Kalau kita nak fahami ikut istilah Ibn Hajar lah. Ada orang cakap Tirmizi majhul. Apa jawapan ulama lain? Orang yang cakap tu memudaratkan diri dia, bukan Tirmizi. Dengan kritikan anda telah memudaratkan diri anda. Itu jawapan antara dijawab oleh Ibn Kathir dan Zahabi sendiri atas saja. Mereka jawab, defend balik. Al-Iraqi saja dia jawab balik, dia kata kritikan beliau ulama kurun kelima ni tidak menjatuhkan Tirmizi, menjatuhkan diri dia sendiri. Itu. Sebab semua ulama kata Tirmizi imam. Dia cakap majhul. Kan? Jangan lupa dia tak majhul pun. Dia dikenali. Masyhur jiddan. So yang ni kita boleh guna ayat juga pada orang yang nak kritik imam-imam besar, cakap jangan kritik suka hati. Kritikan itu tak menjatuhkan imam tu, menjatuhkan diri hang sendiri. Itu maksudnya. Kita boleh guna ayat Imam Ibn Katsir. Imam Asy-Syafi'i, ada orang kritik dia tak siqah, dia saduq, bawah sikit pada Imam Syafi'i. Ya. Dan ada imam-imam lain yang dikritik. Itu maksud dia kritikan jangan dianggap sama level. Dia multi level. Okay. Kritikan ni mesti dipahami, mesti ada banyak level. Ada setengah tu Ibn Hajar kata apa? Tukul lima fihi bighairi hujjah. Tadi kita sebut kan? Ada rawi yang dikritik tanpa hujjah. Ada tak? Kalau kita tak baca sampai bidun hujjah tu, kita baca tukul lima fihi titik, bahaya. Sebab semua rawi dikritik. Sebab tu ada ramai ulama. Imam At-Tabarani dikritik sebab dia silap baca nama seorang periwayat. Dia silap baca. Dan orang kata apa? Ada seorang jawab, dia kata kalau semua orang salah satu dua dikritik, tak ada orang jadi imam. Imam siapa? Imam hadis ke imam tafsir ke apa? Yang salah hanya sikit, betulnya banyak. Itu kan? Kita salah banyak sangat, tak tahu nak fikir yang mana tu. Ya, sebab tu Ibn Sirin tabi'i, meninggal 110 Hijrah. Muhammad bin Sirin terkenal periwayat daripada dia tabaqah yang ketiga, tabi'in pertengahan. Dia pernah cakap yang bila masalah berlaku kat dia kata ini sebab satu dosa aku pernah buat, dia kata. Jadi ada orang komen apa? Imam Zahabi kot dia komen, dia tahu dosa dekat mana, kita tak tahu. Maksudnya dia punya sikit dosa dia sambil dia boleh fikir masalah aku hadapi ni sebab satu dosa itu lah, satu kali itu aku pernah buat begini. Maka ada seorang ulama komen, dia tahu dekat mereka, maksud Ibn Sirin, tahu di mana dosa mereka. Kita tak tahu banyak mana dosa kita. Semana ini maksud dia, bila imam ni dia betulnya banyak sangat, salah sikit-sikit. Ada orang kata dia salah. At-Tabarani orang kata dia salah sebut nama sebuah, dia meninggal 360, dia muhaddits besar. Sampaikan kisah yang kita sebut hari itu. Kita sebut selalu dan kita nak sebut selalu bahawa imam-imam ni ada orang nak challenge yang bukan muhaddits, challenge dia. So ada seorang sekali tu dia pernah berdebat, dialog. So dialog ni salah pada buat lah, bukan salah tak buat. So Imam Tabarani pernah dialog Al-Ja'abi. Seorang dia kata aku ada hadis yang engkau tak ada. Sebab Tabarani kata alhamdulillah aku tahu semua hadis dalam dunia. Ini bukan benda pelik. Muhaddisin dulu dia memang tahu semua hadis. Bukhari ke, Tirmizi ke, Imam Ahmad dan Bukhari ni berjuta riwayat dia ada. So dia dah tahu dah. So kita ambil Sahih Bukhari yang kita pun tak dapat hafal, ada 7,000 sanad, kita tak dapat hafal. Bukhari kata apa? Buku tu apa? Al-Mukhtasar, buku ringkas. Tirmizi dalam tu ada 4,300 hadis, mengikut setengah nombor, mengikut dia 4,000 lah kita kata. Hujung dia cakap apa? Ini kitab mukhtasar, kitab ringkas. Dia cakap tengok hujung kali. Tak percaya? Tengok. Ini saja kan. Entah tak ada. Sebab kita bukan Tirmizi, kan? Kita hanya Malizi. Ada Z juga. Ada Z juga kat hujung. Alhamdulillah ada juga Z. Tapi Zai, dia Zal. Okay, untuk makluman, Tirmizi tu sekarang ni tempat dia dekat Iran, nama Tirmiz dengan Zai, bukan Zal. Dulu Tirmiz Zal, sekarang Tirmiz Zai. Tu tak ingat. Sebab tu kena cari dalam peta balik Tirmiz Zai, bukan Zal. Berubah. Kan?
So kita tiba-tiba nak kritik dia dengan buku yang ringkas. Ilmu dia bukan buku tu. Ilmu kita dalam buku, ilmu dia di luar buku. Maksudnya ilmu dalam dada dia. Bila begitu hadis dia boleh cakap, oh, sebab tu bila dia intiqa, maksudnya balik ke soalan tadi, maksudnya dia akan pilih hadis yang dikumpulkan juta riwayat tadi. Kalau ikut Bukhari, dia buat Bukhari, Sahih Bukhari daripada 600,000 riwayat. So dia ada 600,000 riwayat, dia akan pilih. Itu maksud pemilihan. Dan di atas bentuk pemilihan dia ialah hadis yang datang bersanad yang sama ada banyak. Apa nak buat? Pilih yang mana yang benar-benar sahih. Ini memerlukan pengembaraan, memerlukan hafazan, memerlukan muzakarah, berbincang. Sebab tu kita kadang tak banyak muzakarah, kita tak bincang. Ulama hadis dulu, dia menulis hadis, membaca hadis, menghafal, mengajar dan buat muzakarah. Pernah muzakarah di kalangan tabi'in dan juga tabi'in, muzakarah sampai ke subuh. Maksud muzakarah dia apa? Engkau baca hadis apa kau ada? Aku dengar, aku pula baca, engkau dengar. Check, double check. Dah lebih daripada double lagi lah. Dan Abu Hurairah pernah baca hadis satu malam sampai subuh. Lepas isyak sampai subuh di zaman Khalifah Muawiyah radhiyallahu anhu majma'in. So, mereka ni bukan main-main akan salah. Sebab tu sanad tu, jadi balik cerita Tabarani tadi. Tabarani kata apa? Aku tahu semua hadis. Maksudnya sanad apa, hadis mana aku cakap. Dengan keyakinan, bukan dengan sombong. Kemudian Ja'abi ni kata apa? Aku ada satu hadis kau tak ada. Dia kata. Tabarani kata apa? Beritahu. Di depan orang ramai ni, disaksikan oleh ada menteri, ada apa ada. Ada seorang menteri tu cakap, aku rela tinggalkan jawatan, aku nak edit macam Tabarani, dia cakap. Dia tengok Tabarani menang lah dialog tu. Dia kata, aku tinggal jawatan pun sanggup, aku nak edit macam Tabarani, yang tak ada apa tapi orang sanjung. So Tabarani kata baca. Dia pun baca hadis tu daripada fulan haddatsana semua. Dalam tu ada nama Tabarani. Kan? Sulaiman bin Ahmad nama dia, Sulaiman. Tabarani kata, tu Sulaiman Ahmad tu aku lah. Ambil pada aku direct, cakap. Hadis ni kau ambil pada guru kau daripada aku kan. Kau ambil pada aku direct, settle. Senyap terus. Nak belagak dengan Tabarani. Dia cakap, Tabarani kau tak ada, aku ada seorang. Tiba-tiba sebut daripada guruku, daripada Sulaiman. Dia tu. Tabarani kata, sudah. Ambil pada aku direct. Pendek sikit sanad, pendek sikit. Cakap Allah malu. Itu maksud dia. Lepas tu menteri cakap, aku sanggup tinggal ke jawatan aku nak jadi Tabarani time tu. Dia menang, cakap. Itu maksud. Itu Tabarani. Kurun ke meninggal 360. Tabarani. Tapi dia buat apa? Dia 40 tahun belajar hadis, 60 tahun mengajar hadis. Dia umur 100 tahun. Maksudnya daripada kecil, ialah mungkin belasan tahun dia belajar hadis sampai 40 tahun. Kemudian dia duduk dekat, dia Asbahan, dia daripada Palestin, sekarang dalam kawasan Israel. Kemudian dia pergi Asbahan, dia mengajar hadis sampai meninggal, 60 tahun mengajar hadis. Jadi hadis apa dia tak tahu. Itu maksud dia. Kita semua hadis kita tak tahu. Itu. Dan kita patut bangga tak tahu hadis sebenarnya. Patut kita bangga saya tak tahu hadis. Patut saya bangga. Sebab pun bangga. Sebab kita boleh belajar lagi, ada rasa nak belajar. Orang dia rasa dia tak belajar apa. Ada baru ni ada orang kritik ustaz-ustaz mengajar hadis 40 kat masjid. Saya kata jangan kritik hadis 40 ni, tinggi nilai dia. Minta maaf kalau hang tak nampak nilai dia juga. Pergi duduk tang lain. Maksudnya kau tak faham nilai dia, apa salah hadis 40? Salah engkau lah. Itu maksud dia. Waktu kita cakap apa? Engkau baca pun tak habis, engkau hafal pun tidak, makna pun tak faham, takhrij pun tak buat, sanad pun tak tahu. Sanad daripada Nabi pun tak ada. Jadi tiba-tiba nak datang cakap dia 40 ni tak habis-habis, dia 40. Tak habis, memang tak habis lagi. Belum habis lagi. Kan? Cakap lah ni. Ni saya tak habis lagi belajar. Itu cakap. Bukan cakap tak habis-habis mengajar. Itu sebab apa? Sebab engkau tak datang. Itu je. Kau tak datang. Okay, ni dah merapu dah. Kita buka soalan lain. Kalau ada, kalau tak ada kita tutup sebelum zuhur. Merapu pun merakam juga. Ada rakaman? Oh, ada rakaman. Allah. Kita baca lah. Batunan. Ada soalan ni tentang mustaqil ke? Mustaqil ni ambil mana buku ni tadi? Contohlah download kat mana? Saya buka dia kalau ada soalan.
ada kot. 34 baik. Ustaz, kena terjemah buku tu bahasa Melayu. Allahu Akbar. Mustaqil. Terjemah lah. Saya rasa kalau ada orang nak buat pun mustaqil. Sebab dia sempat. Kena rasa Tak ada timing. Tak ada timing. Buat je. Buat je sikit. Ha. Contohnya saya rasa lah, kalau Fathul Bari pun dah ada orang terjemahkan. Ni cari dulu lah, mungkin kat Indonesia ke. buku ni orang tak terjemah sebab orang tak nampak keperluan rasanya. Betul tak? Orang tak nampak keperluan dan orang tak tahu terjemahan ni ada orang nak beli ke tak beli. Mungkin sebab tu. So Tak betul. Taqribut Tahzib ni tak tahu. Kalau siapa ada jumpa terjemahan Taqribut Tahzib yang ni, tolonglah beritahu sebab semua orang boleh dapatkan. Saya tak tahu. Allahu a'lam. Banyak terjemahan yang syarah-syarah. Betul? Itu banyak. Tirmizi pun terjemah lengkap syarah lama lah. Syarah-syarah PhD pun tak. Rasa mungkin elok kita terjemahkan mengikut nama kita. Mana yang sama nama dengan kita? Okey tak? Pakat. Engkau nama apa? Tapi masalah bila orang nama Muhammad, maksud kena bahagi lah. Abdullah Muhammad. Banyak gila. Kalau nama Tadrus tak apa juga. Satu je lah. Tak ada, satu dia. Contoh siapa nama sama. Cadangan tu yang baik lah. Amat baik. Tapi terjemah tak perlu apa rush kan. Tak perlu rush. Ambil yang famous yang orang semua ada berdebat sekarang. Yang tu kita terjemah. Dulu step by step lah. Tak payah ikut susunan ni. Saya setuju juga sebab nama-nama imam kutub sittah yang terkenal semua dalam ni. Macam Anas bin Malik tadi ada dua. Siapa pun tak tahu. Betul. Oh ini pun tahu. Baru tahu. Alhamdulillah. Itu maknanya penting. Ada setengah-setengah rawi tu kalau yang tadi okeylah, sahabat dengan sahabat, siqah dengan siqah ataupun sama. Ada yang berlainan dan seorang dhaif dan seorang okey. Ada juga. Tu maksudnya tu merisaukan kita lah. Takut dia tersilap ambil. Sebab kadang orang tak berminat sebab tak ada terjemahan. Tak ada terjemahan tu sebab tak minat sebab tak ada terjemahan kan. Betul juga. Mungkin orang tak berminat dengan sanad. Orang tak tahu sebab rujukan buku yang ada pun hadis 40 mana cerita sanad. Betul. Kan? Cuma kalau baca kitab Fathul Bari ada cerita sikit. Itu pun mungkin dia hazafkan. Sebab terjemahan yang ada tu bukan terjemahan 100% tu. So macam mana? Kita kalau di universiti mustalah hadis, kajian mustalah hadis ajar tak? Ada. Mesti ada sebut lah kot. Untuk ada sanad. Okey. Maknanya diajar dalam ruang yang cukup sikit sempit lah. Ada sebahagian penuntut ilmu di universiti dia belajar teori semua. Tapi dia tak pernah pegang buku takrib tu. Kita pun tak pegang tak, dia tengok dalam komputer. Jadi pegang komputer lah. Saya pegang skrin. Betul. Sebahagiannya hanya tahu apa kitab takrib, siapa penulis, tapi tak pernah buka, tak pernah tengok macam ni, tak pernah cari cek. Ni satu benda yang merisaukan kita sebab yang belajar khusus pasal hadis pun tak buat benda tu, apatah lagi yang tak ada apa-apa. Dia lagilah dia tak sedangkan benda ni penting dan benda ni menarik sebenarnya. Menarik. Saya pernah buat satu masa dekat UIA Kuantan. Kita pernah cek satu hadis sampai subuh. Beberapa periwayat menggunakan kitab takrib. Yang cek tu tak sangka macam tu punya seronok dia kata. Maksud iaitu kadang-kadang kita kena buat, mungkin akan datang insya-Allah sebab kita tak ada minta yuran apa-apa. Kita cuma minta orang datang saja. So insya-Allah kita akan memberikan berita gembira sekarang ni. Misteri nak cakap apa? Tak ada. Kau nak cakap akan terjemah. Berita gembira tu maksudnya kita memberikan berita gembira. Kan? Maksudnya setengah-setengah penulis, Tok Guru kita zaman dulu pun dia tulis kitab, dia akan buat kitab apa. Orang Arab tulis dia akan datang walaupun tak datang. Tapi ada satu bentuk apa kita bagi, bukan false hope tapi kita bagi apa? Hope.
kan. So saya insya-Allah bagi pihak Imam Mahdi kita akan buat insya-Allah bengkel macam ni lagi khusus tentang kitab takrib, dan kita akan cuba ambil banyak lagi contoh rawi ni, dan kita akan bengkelkan sanad dan sanad hanya untuk menghukum nilai segi zahir sanad tersebut dan periwayat-periwayat yang menarik. InsyaAllah kita akan buat, dia janji kita akan buat. Dan Mustaqi ada apa-apa nak cakap untuk terjemahan? Saya dah berapa kali saya dah umpan ni. Allahul musta'an. InsyaAllah dia akan cuba buat dengan bantau Ustaz saya insyaAllah. Kita Banten Hostaz. dengan bantau Hotstars, kita ada Hotstars, bantau Hotstars daripada UAE. Jadi insyaAllah kita akan cuba terjemahkan yang kita boleh janji insyaAllah periwayat yang popular, imam-imam besar. Tengok apa kata Ibn Hajar, kurang-kurangnya dapat gambaran yang diringkaskan tu, ada gambaran. Contoh macam Imam Ahmad, dia kata apa? Kalau kita buat Imam Hujjah, Kalau kita buat mukhtasar pada ni, pilih-pilih yang Al-Muntaqa, Muntaqa min at-Taqrib. Muntaqa Ibn Jarud, Al-Muntaqa min at-Taqrib, insyaAllah. Ada hajat di hati, insyaAllah kita akan buat, dan masa-masa kita akan bagi, dan lebih baik kita bagi percuma sebenarnya, kan? Sebab nak tunggu habis atau bila. Kalau buat sikit-sikit, kita release sikit-sikit pun okey tak? Kita bagi free insyaAllah. Mustaqi dah setuju. Allah, amin, amin. Cadangan. Cadangan Haji Kamil. Saya rasa kalau Ustaz berbagi 2-3 hadis sebelum bengkel, Sebelum bengkel. masing-masing boleh check dulu kan. Boleh buat study dululah. Betul. Kita Betul. Kita akan bagi akan datang insyaAllah in advance kita bagi hadis tertentu untuk kita check, menggunakan takrib ke menggunakan apa, terpulang lah. InsyaAllah kita ambil cadangan. Terima kasih. Ustaz tanya berkenaan dengan sanad. Semua Ustaz mengatakan dia punya yang setiap hadis tu dia dapat daripada guru dia sama pada Rasulullah. So macam mana kita nak pilih sebagai tak hafal satu hadis pun, kita nak tahu dia punya untuk dia benarkan hadis tu dan sanad. So adakah adakah hadis sekarang ada hadis ataupun hadis tertentu yang memang daripada sampai sekarang tu sanad masih ada? Daripada sampai sekarang tu ada rumah hadis ini, ulama-ulama sekarang tu masih pegang di sanad tu. Betul. Ada. Ini saya punya. Alhamdulillah. Itu dah tunggu lama. Tunjuklah. Tunjuk. Nanti sanad sampai Rasul. Tunjuk. Soalan yang memang tepat pada masanya. Dan ini adalah pengkaji Ibn Mahdi. Okey, dia memberikan saya sanad saya Muslim, Al-Adlani. sanad saya dan anak saya. Okey. Jawapan memang hadis-hadis ni boleh dikatakan semua hadis yang dibukukan sampai hari ini, semua dibukukan dan semuanya ada sanad daripada kita zaman sekarang sampai Rasulullah. Memang ada. Tapi maksud sanad tu apa dia? Maksudnya macam inilah. Contohnya kita baca ataupun kita dapat pengijazahan daripada guru. Contohnya yang ni kita dapat Sahih Muslim, sanad semua hadis dalam Sahih Muslim, dan kita dapat daripada guru kita Muhaddis Muhammad Awad Al-Manqush yang berasal dari Libya, yang tinggal di Mesir dan sekarang dia ada kat Malaysia. Dia nak balik esok. Dia datang beberapa minggu ke Malaysia buat pengajian. Alhamdulillah saya sempat belajar Sunan Tirmizi dan Sahih Muslim. Tapi saudara saya pun dia lagi banyak belajar, lagi banyak hadis. Dia beritahu kat sini, dia ambil daripada guru dia. Saya beritahu saya ambil daripada guru saya, Syekh Muhammad Awad, dan dia cakap daripada guru dia. Dan dia sebutkan semua nama guru-guru ni yang ambil daripada siapa, sampai hujung sekali. Kita baca sikit. Hujung sekali ini. Hujung sekali. Ini. Wa akhbarana Muhammad bin Isa al-Juludi, akhbarana Ibrahim bin Muhammad bin Sufyan, qal. Sufyan tu adalah murid Imam Muslim. So mana nama-nama ni sambung ambil daripada siapa, dan sampai disebut oleh Mustaqi tadi Muhammad bin Isa al-Juludi daripada Ibrahim bin Muhammad bin Sufyan, murid Muslim. Akhbarna Abu Husain Muslim bin Hajjaj, Muslim. Sebab zaman dulu memang dia bacakan hadis pada murid dia, dan murid dia bacakan hadis pada murid dia semua, dan ini memang bersambung.
Contoh macam Syekh Mangku ni, dia cakap dalam ni, dia cakap dia baca hadis ni khatam, baca satu persatu depan guru sebanyak 3 kali. Dalam ni ada berapa ribu hadis, bukan dalam ni lah, dalam Sahih Muslim ada berapa ribu hadis. Dia baca satu persatu sampai habis depan guru dia, iaitu dia kata sini qira'atan li ba'dihi wa sama'an li baqihi bi qira'ati 'iddatin wa ana asma'. Apa maksud dia? Dia baca sebahagian dia dengar orang baca, beberapa orang pembaca sampai habis depan guru dia. 3 orang, iaitu Syekh Hafiz Sana'ullah masih hidup, kemudian Abdul Wakil Al-Hashimi masih hidup, dah 70 tahun lebih. Musa'id bin Bashar Al-Husaini Al-Sudani masih hidup maksudnya. Dan dia kata bila dia baca, kita tengok dia baca daripada asar hingga selepas isyak selama 3 kali. Selama daripada asar sampai isyak 3 majlis setiap hari, sebanyak lebih kurang seminggu. 23 kali majlis di Masjid Besar Kuwait yang dihadiri oleh lebih kurang 500 penuntut lelaki dan wanita daripada berbagai negara. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga. Jadi ini berlaku dulu sampai hari ini. Jadi kalau ada seorang yang cakap dia ada sanad hadis, buku tertentu sampai penulis sampai Rasulullah, itu memang betul. Tak mustahil. Tak mustahil langsung, memang itu berlaku dan itu ada banyak. Dan di Malaysia walaupun tak banyak tapi dah makin ada. Dan kita ada bukti yang banyak. So apa maksud dia cakap itu? Maksud dia ada mendapat dia baca hadis tu habis ke tak habis, dia baca depan guru dia, dan guru dia baca depan guru dia sampai kepada Imam Muslim. Dan Muslim menggunakan sanad yang dia ada sampai Rasulullah. Memang. Cuma masalah sekarang ni ialah beberapa masalah. Satu, orang yang semata-mata baca kemudian dia tak ada usaha lain untuk memahami. Yang kedua, orang yang baca dan dia anggap bacaan tu sebagai hujah untuk dia menjatuhkan orang. Aku ada sanad, kau tak ada. So masalah kan, aku ada sanad, kau ada apa? Senak kau nanti ya. Jadi untuk mengelakkan masalah tu, jadi saya rasa elok kalau ada majlis bacaan, kalau ada kita jumpa guru-guru yang ada sanad ni, kita baca dekat dia sikit, kita minta dia ijazahkan kita untuk menyambungkan sanad tu, supaya kita cakap kepada orang yang sombong dan takabur ni, kita kata kepada dia, aku pun ada sanad, tapi kita sama-sama penuntut ilmu, kita belajar dan cari dan belajar. So bukan sebagai hujah untuk kita menjatuhkan orang. Kalau dah dia betul, terima walaupun tak ada sanad. Kalau ada sanad lagi bagus, itu maksudnya. So bagi orang yang tak ada sanad, jangan pelekehkan orang yang ada. Ini satu masalah juga. Dia tak ada sanad, tak ada mengaji dengan siapa-siapa, tak ada guru dan sebagainya, dia mempelekehkan. Kita jangan cakap macam tu. Kita cakap aku tak ada dan aku nak cari. Yang ada pula, aku ada alhamdulillah dan aku nak belajar lagi. So settle. Kan? Tak payah nak jadi orang yang macam menggunakan setiap benda. Sebab tu bila kita dapat sanad yang macam ni, dia ada 2 jenis, sanad am dan sanad khusus. Khusus macam mana? Saya baca dengan mustaqil, buku tertentu, separuh ke, sebahagian ke, sikit ke. Buku contohnya buku Sunan Tirmizi, saya baca depan dia, baca haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala akhbarana Abu Awadah qala Simak bin Ansima bin Harb, baca sampai hadis, sampai beberapa hadis, betul mustaqil cakap, okey, saya ijazahkan kamu dengan ijazah khas dengan sanad yang bersambung sampai dari Imam Tirmizi, buku Jami' Tirmizi, Sunan. Khas. Am contohnya Tirmizi apa ni mustaqil, saya jumpa mustaqil, sekali tak ada sanad. Kata, nanti dulu. Jawab ada lah. Ada. Nanti saya bagi ya. Contohnya ada, okey, tolong ijazahkan aku, kau kenal aku siapa, aku belajar dengan kau. Kau tolong bagi sebagai untuk aku dapatkan keberkatan. Aku cakap, okey, aku ijazahkan kau dengan sanad bersambung, kitab-kitab yang aku ada sanad, ijazah am. Kau ada. Bersambung tu kita mengharapkan keberkatan. So, macam mana cerita pun kita tak akan rugi. Kalau kita ada dan kita belajar, dan kalau kita tak ada dan kita cari. Yang penting kalau orang tanya saya, patutnya apa? Patutnya ada dan belajar. Baru macam orang kata apa? Main bola pakai kasut start lah. Bukan pakai kasut biasa. Kan? Asal ada kasut ada. Boleh main bola? Boleh. Tiada. Tapi pakai kasut bola lagi syok lah. Itu maksud dia. Kan? Baru nampak sikit lah. Kan?
Maksud penting ada. Jadi untuk mengelakkan daripada semua orang berjumpa dengan orang yang tak faham benda ni, maka saya pada hari ni, dengan sebab sahabat-sahabat semua yang ada ni dengar saya baca beberapa sanad, beberapa hadis, so saya hari ni mengijazahkan semua yang hadir pada hari ni dengan sanad khas Jami' Tirmizi daripada guru saya, beberapa orang guru dengan ijazah khas dan beberapa orang guru dengan ijazah am, semuanya bersambung sampai kepada Imam Tirmizi. Kalau ikut adat orang baca hadis, dia kata apa? Saya terima. Qabil tu qabilna. Qabil tu. So itu satu. Dan kita ijazahkan juga khas, ada am, semua ijazah sanad secara am, semua buku-buku hadis dan ulum hadis dan buku-buku yang lain, termasuk buku-buku sajak pun kita ada sanad, buku-buku tasawuf pun kita ada sanad, kita ijazahkan semua am, semua kitab. Jadi kalau kata lepas ni mustaqil, dia pergi baca Sahih Muslim atau Sahih Bukhari dekat masjid, dia cakap apa? Bismillahirrahmanirrahim, dengan sanad yang bersambung daripada guru saya Ustaz Adlan sampai kepada Imam Al-Bukhari, saya ajar buku ni. Itu cara dia. Itu maksud. Sama ada dia baca sikit, banyak, tak baca, dia ada beza. Yang terbaik apa? Baca semua depan syekh. Dan syekh tu huraikan. Sebab tu ada seorang guru saya, Dr. Yahya Al-Ghawthani, guru sanad yang berikan saya sanad melalui live internet. Dia bagi sanad. Dia ni masih muda, dia PhD qiraat. Dia bagi sanad live daripada internet, sanad semua kitab yang dia ada sanad, dan khas kitab sanad ada 40 kepada yang hadir dalam chatting room tu, semua sekali dia bagi. Dan dia kata apa? Dalam tulisan yang lain dia kata, aku pernah baca buku Syama'il Muhammadiyah berkali-kali, ada bacaan ringkas dan ada bacaan syarah dan ada bacaan lebih lanjut dengan guru sekian dan begitu. Maknanya dia doktor PhD qiraat, dia dah ada sanad am, dia cari lagi yang khas dan dia baca berkali-kali. Ini cara orang belajar, tak pernah rasa kenyang. Dia baca Tirmizi 417 hadis Syama'il bukan Jami', Jami' 4,000. Syama'il Tirmizi 400 hadis. Baru ni buat dekat kuis 400 hadis pukul 8 lebih kurang sampai pukul 1 tengah hari. Ada sahabat kita yang hadir, seorang Saiful tadi. Kemudian baru ni buat Tirmizi 4,000 hadis 8 hari. Akan datang Sunan Nasa'i, baru ni Sahih Muslim 10 hari je habis Sahih Muslim. Kemudian akan datang Sunan Nasa'i, insya-Allah kita akan hadir, semua sejebut hadir. Kuis akan buat, kita akan hadir. Kalau boleh kita gila-gila baca Sunan Nasa'i 8 hari. Kita hadir benda ni, kita cari ilmu ni. Jadi bukannya ada setiap hari di Malaysia. Itu maksud dia. Di negara Arab makin berkembang, makin banyak. Tu pun ada orang miss ramai. Apatah lagi di Malaysia. So kita cari benda ni dan kita belajar Sunan Nasa'i. Kalau siapa duduk USJ, saya adalah kuliah Sunan Nasa'i sebulan 2 kali. Minggu pertama, minggu pertama dan Rabu kedua setiap bulan saya mengajar Sunan Nasa'i. Kita baru habis dalam 20 hadis. Kita baca semua hadis, setiap satu majlis kita baca dalam 10-20 hadis lah. Saya rasa habis dalam 20-30 hadis kita baca Sunan Nasa'i satu persatu. Jadi kita cari, kalau ada ustaz mana ajar, guru mana ajar, dalam internet ada kelas dan sebagainya. Jangan kita jadi dua orang yang bermasalah, dua golongan. Satu memperlekehkan pengajian bersanad, yang kedua menggunakan tu sebagai hujah untuk memenangi perdebatan atau berdialog, merendahkan orang. Sedangkan ilmu tak ada pun. Kan kita pun tahu, kita baca, tapi sekurangnya dia baca lah. Sekurangnya kita tak tahu bila lah. Itu maksud dia. Allahu'alam. Saya harap penerangan tu jelas dan kita pun letih. So saya ucapkan terima kasih kepada saudara Mustaqil yang membantu pembentangan, kepada AIS Tuan Rumah, kepada Imam Mahdi, semuanya di atas bantuan penganjuran, kepada pengkaji-pengkaji Ibn Mahdi yang hadir hari ini, Saudara Ituti, Saudara Zaiful, Fauzi, Saudara Saiful. Ada beza Saiful dengan Zaiful. Dalam takrib nak buat lain, Sin dengan Zai. Kepada Haji Kamin, bos Al-Ahkam.net, terima kasih kerana makanan. Kemudian dan kita terima kasih kepada yang hadir, walaupun tak diberikan apa-apa goodies.
Ataupun apa dia bagi apa? Apa tu yang orang bagi bila nak balik Bangun Kenduri tu? Dua gift tak? Giveaways. Kita bagi sanad. So balik saya bagi nasihat ni, nasihat yang berbentuk arahan yang tersirat, iaitu balik tulis hari ni dalam diary, dalam blog ke dalam iPhone ke apa. Pada hari ni tarikh sekian, hari sekian saya dapat pengijazahan sanad khas Sunan Tirmizi dan sanad kita hadis yang lain daripada tak ustaz tu lah. Letak Adlan Abdul Aziz Al-Manqush. Coach bakal koci. Dan kita juga disaksikan dengan sahabat-sahabat yang juga ada sanad, seperti saudara Saiful, banyak sanad dia. So boleh kita kata dia ijazahkan sekali. Kemudian sahabat-sahabat Ibn Mahdi pun ada sanad-sanad daripada saya. So kita tulis itu sebagai sejarah pengajian hidup kita. Jangan kita abaikan macam tu. Semasa dah tua esok, tunjuk kat cucu ataupun anak, bagi kat anak ni, aku bagi kat hang sanad yang aku dapat dulu. Duduk depan, kau terima. Kau nak tak nak, kau terima sanad ni. Kan? Sebab ni nilai sejarah dan rekod yang tinggi. Walaupun bukan nilai ilmu secara khas, nilai rekod sejarah. Sebab tu saya ni dalam Facebook pun ada orang yang baca, mungkin ada yang tak baca. Saya bacakan ni Baiquniah ni depan 3 orang anak saya. Duduk sini. Yang sulung tu okey lah, dia 5, dia faham, dia pun suka, dia pun tulis dalam buku dia dapat sanad apa. Anak yang kedua tu dia blur sikit, tapi dia pun faham juga. Yang ketiga memang betul-betul blur lah, dia tak tahu kenapa. Saya kata duduk sini. Jadi saya baca semua 34 bait ni dan saya bagi ijazah pada dia, direkodkan dalam buku masing-masing. Saya rekodkan sebagai sejarah. Esok dia antara yang termuda di Malaysia yang ada sanad ni. Syukur lah. Nak bagi hadiah orang ada. Okay. So insyaAllah hari ni, so kita balik dengan hati yang ceria, badan dan otak yang letih, insyaAllah, perut yang kenyang. So insyaAllah kita juga kita ijazahkan samalah, ijazah am dan khas Manzumah Baiquniah ni. So semua ada, boleh tulis. Saya baca sikit lah. Abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila wa dhi min aqsamil hadith iddah wa kullu wahidin ata wa hadda awwaluha as-sahih wa ma ittasal isnaduhu wa lam yashid aw yu'al yarwihi adun dhabitun an mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi wal hasanul ma'ruf turqan wa ghadat rijaluhu la kas-sahih ishtaharat wa kullu ma an rutbatil husni qasur fa huwa ad-dha'if wa huwa aqsam kathur. Itu saja kita bagi sanad untuk semua orang yang dah dengar bacaan ni. InsyaAllah balik, insyaAllah ada sahabat kita yang hafal sampai habis, so kita minta dia baca. Okey, Allahu'alam. Terserah kepada pengurusi. Kepada saudara Fauzi, huruf Fa. Ni anak-anak yang untuk Ammar. Semua dah. Okey, alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Adlan, Ustaz Nawawi dan semua yang hadir. InsyaAllah kita akan upload rakaman dekat Ibnu Mahdi di dalam sedih aku sini. dan untuk program akan datang kita akan paparkan situ lah. Betul lah. Alhamdulillah dalam Skype sebahagian, dalam handphone sebahagian. Yang lain semua betul, saya tak puas.